Shalom dan salam damai saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus. Terima kasih kepada Pastor Randy dan tim kerana memberi peluang kepada saya untuk menjadi pembicara pada sesi kali ini. Saya pernah terlibat dalam pelayanan bicara sabda ini juga sebagai pengacara bermula daripada Ogos 2021 sehinggalah April 2022. Dan setelah saya dipanggil dan ditawarkan untuk bekerja sepenuh masa sebagai pegawai khas ahli parlimen, maka saya fokus pada pekerjaan saya sekarang yang saya juga anggap sebagai suatu pelayanan kepada masyarakat, terutama di kawasan Parlimen Mas Gading yang terletak di antara daerah Bauk, Lundu dan juga daerah Kecil Sematan di Sarawak. Sudah tentu ramai tertanya-tanya, apalah tugas pegawai khas kepada ahli parlimen ini? Secara jujurnya tidak ada pengkhususan bidang untuk menjadi pegawai khas, dan anda tidak perlu belajar sains politik untuk menjadi pegawai khas. Sebaliknya, anda perlu mempunyai minat yang mendalam dalam memahami isu-isu semasa di dalam negara, politik, parti, mempunyai sikap untuk membantu orang lain dan mempunyai kemahiran dalam mencari, mengenal pasti masalah dan juga mengenal pasti jalan penyelesaiannya. Jadi, apalah tugas saya sebagai pegawai khas? Dalam konteks pekerjaan saya lebih memfokuskan kepada tugas penyelidikan. Saya juga membantu ahli parlimen kawasan saya untuk mengumpul data-data yang berkaitan dengan keperluan yang ada di kawasan untuk dijadikan input kepada beliau, ahli parlimen saya, dalam menyuarakan masalah, cadangan serta solusi kepada pengubalan dasar dalam negara. Selain daripada itu, saya juga memakai pelbagai topi sepanjang menjalankan tugas saya sebagai pegawai khas. Antara topi yang saya pakai adalah pegawai perhubungan kawasan, setiausaha politik, setiausaha media dan juga pegawai parlimen. Namun, di Pejabat Ahli Parlimen Mas Gading, kita ada juga beberapa pegawai khas yang lain yang berurusan dengan pelbagai tugasan yang berlainan, seperti berkaitan dengan hal-hal projek kawasan, pengurusan kewangan yang menyentuh pada aspek peruntukan, pentadbiran dan juga berkenaan dengan fotografi maupun pengurusan sosial media. Jadi cukuplah setakat saya memberitahu apa yang saya buat sekarang. Dan untuk topik kita pada malam ini, kita akan berbicara berkenaan iman dan kesedaran politik. Inilah tajuk yang diberi kepada saya, memandangkan ianya sangat dekat kepada pelayanan saya. Jadi apa yang saya kongsikan ini sekurang-kurangnya membantu kita untuk memahami politik serta kepentingannya sebagai umat Kristian yang bertanggungjawab menerusi kata mata iman kita. Jadi untuk terus kepada topik kita, saya ingin mengajak saudara-saudari untuk merenung firman Tuhan bersama saya yang kita ambil daripada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 13 ayat 1 sehingga 7. Dan saya percaya saudara-saudari juga selalu mendengar petikan ini. Setiap orang harus tunduk kepada pihak berkuasa kerana tidak ada kekuasaan yang tidak datang daripada Allah dan pihak berkuasa yang ada telah ditetapkan oleh Allah. Oleh itu, sesiapa yang menentang pihak berkuasa menentang peraturan Allah, dan sesiapa yang menentang membawa hukuman ke atas dirinya. Pemerintah tidak menakutkan orang yang berbuat baik, hanya mereka yang berbuat jahat. Inginkah kamu bebas daripada rasa takut terhadap pemerintah? Lakukan kebajikan, pasti kamu akan dipujinya. Pemerintah adalah hamba yang diamanahkan oleh Allah untuk membawa kebaikan kepadamu. Tetapi jika kamu melakukan kejahatan, wajarlah kamu takut. Kerana pedang yang dibawanya tentu sekali untuk digunakan. Pemerintah adalah hamba yang diamanahkan oleh Allah untuk menjalankan pembalasan dengan menimpakan kemurkaan Allah ke atas orang yang berbuat jahat. Oleh itu tunduklah, bukan hanya kerana takut dimurkai Allah, tetapi juga kerana menurut hati nuranimu sendiri.
Dengan sebab itulah juga kamu harus membayar cukai. Pemerintah ialah penjawat yang ditugaskan Allah untuk mengendalikan hal itu. Oleh itu, bayarlah apa yang wajar dibayar kepada setiap pihak. Sekiranya cukai, bayarlah cukai. Sekiranya hasil, bayarlah hasil. Dan takutilah orang yang patut ditakuti. Dan hormatilah orang yang patut dihormati. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah itu adalah sumber segala kekuasaan, sumber segala kewenang, otoriti yang sah. Dia ada di muka bumi ini. Ini tidak bermakna bahawa Tuhan semestinya merestui setiap cara kuasa itu digunakan. Tetapi kita dituntut untuk taat kepada orang yang berkuasa kepada atas kita dalam urusan keadilan. Sebahagian daripada menjadi pengikut Kristus yang taat ialah menjadi warga negara yang baik dengan mematuhi undang-undang, menyumbang kepada kebajikan masyarakat dan mengambil bahagian dalam proses politik. Pernyataan ini adalah suatu hak dan kewajipan. Kita dengan mudah beranggapan untuk mengatakan bahawa satu suara kita tidak akan membawa apa-apa perubahan dalam perdebatan politik yang hangat, atau kita menganggap satu undi tidak akan mengubah keputusan pilihan raya adalah merupakan kepahaman yang amat salah. Tetapi tubuh Kristus memerlukan setiap anggotanya untuk bekerja bagi mencorak kehidupan awam yang menyumbang kepada kebaikan semua. Kita merugikan diri kita sendiri maupun masyarakat sekiranya kita hanya duduk diam dan tidak mengambil bahagian dalam proses politik yang ada. Apakah yang Rasul Paulus ajarkan berkenaan kekuasaan seperti yang kita dengarkan dalam petikan tadi? Dalam petikan yang kita dengarkan tadi, Paulus membahas tugas orang Kristian untuk menunjukkan teladan yang baik sebagai warga negara. Menariknya, dia membincangkan kedudukan umat Kristian yang pada ketika itu mula mendapat tempat dalam masyarakat Rom yang terdiri daripada pelbagai suku kaum serta bahasa yang rata-ratanya datang dari pelbagai pelosok empire. Tidak kira hamba maupun orang bebas. Orang Yahudi sudah biasa dengan firman Tuhan, pasti memahami kedudukan mereka di hadapan pihak berkuasa ini. Dan di dalam perjanjian lama, kitab Amsal bab 8 ayat 15 hingga ayat 16, Allah mengisytiharkan, kerana akulah raja-raja memerintah dan para penguasa menetapkan keadilan. Kerana aku, para raja dan bangsawan berkuasa, malahan semua yang memerintah di bumi dengan adil. Bagaimanakah Paulus mengidentifikasikan kedudukan pihak berkuasa seperti yang disampaikan dalam Roma bab 13 ayat 1 tadi? Untuk memahami apakah yang dimaksudkan oleh pihak berkuasa, kita dengan mudah membayangkan dalam konteks kita di rumah. Orang tua kita mesti teringat ibu bapa kita, jika ada yang lebih tua, atuk nenek kita, sebagai penguasa kepada anak-anak maupun cucu. Di sekolah kita ada guru sebagai penguasa ke atas murid-muridnya. Di gereja pula, kita ada pastor, pendeta, padri yang mengembalai umat dalam upacara sembahyang serta kebaktian maupun mengurus hal ehwal pentadbiran. Manakala di peringkat yang lebih tinggi, individu seperti pegawai daerah, ahli politik seperti ahli Dewan Undangan Negeri, ahli parlimen, menteri kabinet, governor, raja-raja dilihat sebagai individu yang berkuasa kepada rakyat di bawah mengikut tugas yang disenaraikan di dalam punca kuasa yang diperoleh daripada undang-undang negara. Dan ada juga individu ataupun kelompok seperti polis maupun tentera diberi peranan sebagai penguatkuasa yang mempunyai kedudukan serta berkenaan dengan keselamatan negara. Majikan kita sendiri ataupun human resource manager juga dilihat sebagai pihak berkuasa di tempat kerja kita.
Pendek kata, apa saja individu, kelompok maupun pihak, sama ada mereka berkuasa atau diberi kuasa untuk mengawal dan memastikan golongan yang di bawah jagaan mereka mematuhi segala arahan maupun peraturan yang ditetapkan. Dan dalam ayat 4 juga kita ada mendengar Paulus merujuk pihak berkuasa itu sebagai hamba yang diamanahkan oleh Allah. Dan begitu juga dalam ayat 6 sebagai penjawat yang ditugaskan Allah, yang juga merujuk kepada istilah hamba atau pelayan. Pihak berkuasa awam yang memegang tanggungjawab untuk mengekalkan ketenteraman awam dan menguatkuasakan undang-undang yang adil hanya berkhidmat dengan izin Tuhan. Justru, Rasul Paulus menegaskan adalah tanggungjawab kita sebagai umat Kristiani untuk menyokong dan menghormati pihak berkuasa serta undang-undang yang dikuatkuasakan melalui mereka. Untuk memahami mengapa dan bagaimana pihak berkuasa itu berkuasa, kita perlu memahami juga perkataan yang dikatakan sebagai politik. Apakah politik itu? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, politik membawa maksud yang pertama sebagai ilmu pengetahuan berkenaan cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ilmu siasah, ilmu kenegaraan. Kedua, segala sesuatu berkenaan pemerintahan sesebuah negara atau hubungannya dengan negara lain. Dan yang ketiga agak menarik. Politik adalah kelicikan, muslihat dan juga tipu muslihat. Asal-usul perkataan politik ini diperoleh daripada perkataan Yunani politikos, iaitu gabungan daripada dua perkataan politis yang membawa maksud orang awam dan polis yang bermaksud bandar atau kota. Daripada politik inilah datang segala sesuatu berkenaan pemerintahan dan orang yang diperintah. Apakah tanggapan Kristiani kita berkenaan negara ataupun kerajaan? Dan tanggapan Kristian terhadap negara, kerajaan dan kuasa berakar umbi di dalam Perjanjian Lama. Sepanjang sejarah umat Israel, di dalam Alkitab kita membaca pelbagai kisah dan pemikiran politik berkisar kepada Yahweh ataupun Allah dengan umatnya. Tema utamanya berkisar kepada Allah dan ikatan perjanjian dengan umat Israel. Hakikat bahawa terdapat raja juga berlaku atas kehendak ilahi. Raja tentu saja tidak sepatutnya menggunakan kuasa mutlak untuk kepentingannya sendiri, tetapi seharusnya menjaga keadilan sosial, membuat pertimbangan yang adil, melayani orang miskin dan sebagainya. Perkara-perkara ini dikawal dengan cara yang dikehendaki Allah. Persoalan tentang cara mengawal selia kebimbingan awam serta secara munasabah ini muncul dalam falsafah Yunani yang dikembangkan pada zaman Herodotus dan juga zaman Plato. Di dalam Injil pula kita melihat bagaimana Yesus menjawab orang Farisi dan sebilangan orang Herodes yang cuba memerangkapnya dengan mengatakan, berikan milik Kaisar kepada Kaisar dan berikan milik Allah kepada Allah. Di dalam Matius bab 22 ayat 21. Ia adalah soalan muslihat dan mereka menjangkakan jawapan untuk mengenakan Yesus. Jika Yesus menjawab tidak, orang Herodian akan mendakwa Yesus berbuat khianat kepada pemerintah Rom. Jika Yesus berkatakan ya, orang Farisi dengan mudah menuduh Yesus tidak setia kepada bangsa Yahudi dan akan kehilangan sokongan untuk membayar cukai atau tidak membayar cukai. Kita akan sentuh lebih lanjut berkenaan cukai ini. Jadi sebaliknya, Yesus menjawab mereka dengan pertanyaan yang akhirnya mereka menjawab sendiri pertanyaan itu dan mereka beransur pergi kerana malu. Dan penukaran Empayar Rom semasa zaman pemerintahan Maharaja Konstantin kepada Kristian adalah titik perubahan dalam pengembangan politik, terutamanya berkenaan dengan hubungan gereja dan juga negara, yang dilihat tidak terpisah, yang dikaji secara terperinci di dalam karya Agustin dari Hippo, iaitu bapa gereja kita yang pada abad keempat. Pokok pangkalnya, politik itu berputar berkenaan dengan kuasa. Kuasa dilaksanakan secara sah hanya apabila ia mencari kebaikan bersama, ataupun istilah bahasa Inggerisnya dikenali sebagai common good. Masyarakat
yang sudah tentunya merujuk kepada kebaikan bersama masyarakat, dan ianya perlu digunakan dengan secara sah untuk memberikan kebaikan tersebut. Kebaikan bersama adalah keadaan kehidupan sosial yang membolehkan sama ada kumpulan dan juga individu untuk mencapai kesempurnaan mereka sendiri secara penuh dan juga lebih lancar. Apakah elemen utama dalam mencapai kebaikan bersama dalam masyarakat ini? Pertama, hormat menghormati antara satu sama lain. Kedua, kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat itu sendiri. Ketiga, kestabilan, keamanan dan keselamatan masyarakat. Oleh itu, daripada punca kuasa inilah datangnya satu aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat yang membawa kepada suatu sistem kenegaraan, hierarki dalam masyarakat, sistem kehakiman dan juga apa yang kita sebut sebagai undang-undang dalam negara ini. Dan mengapakah undang-undang ini penting? Bagaimanakah Paulus menghurai kegagalan mematuhi undang-undang di dalam kehidupan masyarakat? Jika direnungkan semula Roma bab 13 ayat 3 hingga 4, undang-undang sivil, undang-undang negara perlu untuk mencegah daripada berlakunya huru-hara, untuk melindungi, untuk menjaga hak dan untuk mempamerkan tata susila masyarakat yang berhemah secara keseluruhan. Seseorang yang memberontak terhadap undang-undang memberontak juga kepada Tuhan. Jadi undang-undang sivil ini disediakan bukan sahaja untuk berkhidmat kepada masyarakat ataupun negara, tetapi juga untuk berkhidmat kepada Tuhan itu sendiri. Jadi apakah hukuman yang patut diterima bagi mereka yang melanggar undang-undang? Apa sahaja hukuman yang dibenarkan di bawah undang-undang sivil, ada termasuk juga hukuman mati. Dalam konteks sejarah Israel, di dalam kitab-kitab Taurat, Allah telah memberikan sebanyak 613 hukum ataupun undang-undang yang dikenali sebagai mitzvot yang terdapat dalam Taurat Musa. Apa sahaja hukuman yang dituntut Allah itu kelihatannya bersifat agak keras, kadang-kadang kasar, maupun dalam konteks manusia moden kita sekarang, kita lihatnya sebagai kejam. Ini selaras dengan prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang bertujuan untuk menuntut keadilan yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan beserta ianya untuk mengajar masyarakat ketika itu. Namun, ketika zaman Yesus pula, Yesus mengambil pendekatan yang berbeza berkenaan dengan hukuman. Penekanan Yesus lebih kepada unsur belas kasihan, ihsan dan juga pertobatan, seperti yang dilihat dalam kisah Yesus dengan wanita yang ditangkap berzina. Walau bagaimanapun, dalam konteks politik moden kita sekarang, sesuatu undang yang dibuat oleh pengubal dasar ataupun ahli parlimen maupun adun hendaklah mengikut citra dan penerimaan masyarakat. Dan bagaimanakah perkara ini berlaku? Jadi hukuman yang dilaksanakan haruslah bersifat untuk memulihkan kekacauan serta kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran itu. Setelah diadili dengan adil, maka hukuman yang dilaksanakan itu harus diterima oleh pihak yang tertuduh, iaitu defendant, dan juga pihak pendakwa, plaintiff. Seterusnya, hukuman yang dijalani oleh pesalah itu sewajarnya berupaya untuk membantu, memperbaiki diri, menyembuhkan selagi mana ianya tidak bersifat zalim. Dan dalam konteks ini, undang-undang itu datang juga daripada pengubah dasar itu juga bersifat datangnya daripada masyarakat. Jika ianya diterima, ianya akan dilaksanakan. Dan seterusnya kita melihat apakah dua sebab Paulus berikan berkenaan dengan kepatuhan kepada undang-undang ini. Takut pada hukuman yang dikuatkuasakan dalam undang-undang negara dan demi menjaga hati nurani Kristiani, seperti yang dinyatakan dalam ayat 5 bab 13. Perhatikan juga bahawa kewajipan itu bukan semata-mata takut akan hukuman. Orang Kristian mempunyai tanggungjawab untuk bertindak secara munasabah sebagaimana layak menjadi gambaran Allah yang kudus. Tingkah laku dan keakuran luaran semata-mata tidak mencukupi dan tidak layak bagi kehidupan orang Kristian.
orang Kristian bertindak berdasarkan kehendak bebas yang diberikan, namun juga didorong daripada hati nurani mereka sendiri. Hati nurani individu Kristian yang diwariskan oleh dosa Adam dan juga telah ditebus oleh darah Yesus Kristus inilah yang mendorong umat Kristiani menyedari bahawa wujudnya hakikat dosa sebagai suatu pelanggaran, manakala amal kebajikan itu adalah sebagai suatu panggilan ilahi yang menyokong pematuhan mereka di dalam kehidupan sivil dan juga undang-undang. Sekarang kita beralih pula kepada perihal tanggungjawab politik individu atau masyarakat itu sendiri. Apakah contoh yang Paulus berikan di bawah undang-undang yang mana orang Kristian wajib taat? Membayar cukai adalah salah satu tanggungjawab rakyat sesebuah negara. Mengapa kita perlu membayar cukai? Saya percaya ramai di antara kita mengeluh, merungut apabila kerajaan baru-baru ini menaikkan cukai SST daripada 6% kepada 8% untuk beberapa sektor baru-baru ini. Namun di sebalik cukai yang dikenakan ini, ianya adalah di atas pendapatan maupun perbelanjaan kita. Merupakan salah satu alat ekonomi yang sangat penting bagi melincirkan pentadbiran negara. Dan ianya juga adalah lubuk untuk kerajaan mendapatkan hasil dan pendapatan. Jadi secara amnya apalah kutipan tujuan bagi kutipan cukai tersebut? Pertama, untuk membiayai pembelanjaan pentadbiran negara seperti gaji serta elau penjawat awam, pengurusan serta penjagaan aset kerajaan termasuk juga projek-projek pembangunan seperti sekolah, universiti, klinik kesihatan, jalan raya, lapangan terbang dan sebagainya. Kedua, cukai juga digunakan untuk meringankan beban kos sara hidup rakyat melalui santuan subsidi ke atas barangan keperluan seperti minyak masak, bahan makanan yang lain yang asas, gula dan ataupun minyak petrol untuk kenderaan, dan juga bantuan tunai yang selalu kita dengar seperti BRIM, SPR, BPN. Secara ringkasnya, cukai juga merupakan alat pengagihan semula pendapatan dan kekayaan secara tidak langsung kepada mereka yang memerlukannya. Cukai yang dikutip daripada orang perseorangan maupun peniaga, syarikat besar, syarikat kecil dan sederhana dinikmati, dikembalikan semula kepada rakyat. Dan kita juga memahami bukan sahaja cukai itu perlu dibayar, dan kita juga ada beberapa lagi tanggungjawab politik yang lain. Namun kita juga perlu melihat konteks apakah contoh Alkitab menyokong umat untuk membayar cukai. Pertama, kita lihat Yusuf dan Maria mengembara dari Nazareth ke Bethlehem untuk mendaftar banci bagi orang yang digunakan untuk menjumlahkan penduduk bagi tujuan percukaian. Kedua, kita ada kisah Yesus membayar cukai tahunan yang dikenakan untuk pemeliharaan bait suci di Yerusalem, yang diambil daripada Matthew bab 17 ayat 24 hingga 27. Yang ketiga, ajaran Yesus kepada orang Farisi bahawa seseorang harus membayar kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah dalam Matius bab 22. Kita telah membincangkan tentang undang-undang yang dikenakan oleh pihak berkuasa dan ianya patut dipatuhi oleh rakyat memandangkan ianya wajar dan adil. Walau bagaimanapun, majoriti negara di dunia pada zaman moden ini mengamalkan sistem demokrasi, dan ada juga undang-undang digubal tidak mencerminkan kebaikan bersama meliputi semua pihak tanpa mengira jantina, kaum maupun agama. Begitu juga ada negara yang tidak mengamalkan demokrasi, seperti yang kita dapat tahu negara yang mengamalkan monarki, komunisme dan juga kediktatoran, di mana ianya tertakluk kepada individu berkuasa mutlak yang tidak mempunyai ruang untuk menyuarakan pandangan. Persoalannya, dalam keadaan apakah undang-undang sivil tidak akan mengikat hati nurani atau tingkah laku orang Kristian? Tidak semua undang-undang sedia ada berpandukan kepada undang-undang ilahi. Adanya berpandukan kolektif kehendak masyarakat dan adanya kehendak kerajaan itu sendiri. Undang-undang ini boleh saja bersifat tidak adil, seperti undang berkaitan dengan hak keistimewaan, membabitkan hanya
sekelompok kaum maupun agama tertentu. Begitu juga undang-undang yang bertentangan dengan ajaran Tuhan seperti undang-undang perkahwinan sejenis, undang-undang pengguguran anak, undang-undang euthanasia dan pelbagai lagi. Apabila undang-undang ini bertentangan secara langsung dengan hukum Allah, undang-undang tersebut tidak lagi mengikat umat Kristian. Dan orang Kristian seharusnya bertanggungjawab kepada kuasa moral Allah yang lebih tinggi. Sebagaimana pihak berkuasa sivil itu sendiri bertanggungjawab kepada Allah untuk undang-undang yang mereka kenakan kepada masyarakat sekiranya ianya bertentangan dengan hukum Allah. Dalam perbualan Yesus dengan orang Farisi di dalam Matius bab 22 ayat 15 hingga 22, di mana Yesus meminta mereka untuk menunjukkan kepada dia duit shilling yang digunakan untuk membayar cukai Rom. Dalam penggunaan duit shilling, sesebuah negara mengakui kedaulatan dan menerima hak kerajaan yang dilambangkan oleh wang. Shilling itu mempunyai imej Kaisar dan Yesus memberitahu mereka untuk membayar Kaisar apa yang menjadi miliknya. Bagaimanapun Yesus meneruskan pengajaran itu apabila dia berkata, berikanlah milik Allah kepada Allah. Walaupun shilling itu mungkin milik Kaisar kerana ia mengandungi imejnya, namun kita diingatkan untuk mempersoalkan kedudukan Kaisar itu. Sebagaimana dia hanyalah manusia yang diciptakan oleh gambaran Allah seperti kita, seperti juga Adam. Oleh itu, Kaisar adalah milik dan perlu bertanggungjawab kepada Allah. Adalah menjadi kewajipan setiap rakyat untuk membayar kepada kerajaan apa yang dikira sebagai cukai yang dikenakan dan memberikan kesetiaan dan ketaatan kepada kerajaan itu selagi mana ia tidak melanggar hukum dan ajaran Tuhan sebagai penguasa tertinggi alam semesta ini. Walau bagaimana kita tidak boleh lupa bahawa Tuhan itulah yang memerintah ke atas pemimpin setiap negara yang ada di dunia ini. Dialah pencipta, dialah penguasa yang tertinggi seluruh ciptaannya. Apakah orang Kristian wajib mematuhi undang-undang sivil yang bertentangan dengan undang-undang Tuhan? Sudah tentu tidak. Jadi, bagaimana kedudukan kita umat Kristian di dalam negara yang ditekan serta dihimpit dalam situasi dan dilema ini? Apa yang patut kita lakukan? Adakah kita sewajarnya berdiam diri atau menggunakan hak kita sebagai rakyat untuk menuntut perubahan dalam menentang serta meminta pindaan serta pemalsuan undang-undang tidak adil ini? Jadi kita bersyukur di Malaysia kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Di dalam sistem demokrasi, rakyat diberi pilihan untuk memilih pemimpin parti politik mereka yang akan menjadi kerajaan. Pilihan itu dibuatkan berdasarkan keputusan kemenangan daripada undi yang terbanyak. Walau bagaimanapun dalam etika politiknya, umat Kristian tidak menyokong pendapat agama tertentu, tetapi prinsip pentadbiran kerajaan yang diasaskan oleh sebab yang betul yang tidak bertentangan dengan hati nurani itu sendiri serta hukum Allah itu sendiri. Realitinya umat Kristian pada hari ini berhadapan dengan situasi yang nampak bercanggah. Di satu pihak mereka menginginkan penerimaan nilai-nilai asas yang meluas dan juga patuh pada ajaran Kristian, termasuk kebebasan beragama, kebebasan hati nurani dan juga keadilan sosial. Sebaliknya mereka menerima hakikat bahawa majoriti dalam konteks kita Malaysia ini mempunyai lebih 60% rakyatnya beragama Islam dan tidak mungkin berfikir, bertindak dan membuat keputusan mengikut nilai yang sama seperti kita. Namun itu tidak menghalang kita sebagai umat Kristian untuk berusaha dengan penuh sabar bagi meyakinkan sesama warga negara berbilang kaum dan agama ini untuk menerima pandangan yang berbeza atas dasar toleransi dalam mencapai tujuan kebaikan bersama yang adil. Jadi, apakah tanggungjawab politik umat Kristian dalam negara terutama di Malaysia? Yang pertama, memahami realiti masyarakat serta keadaan negara. Dalam memahami realiti masyarakat serta keadaan negara, kita menyedari kemampuan serta kebatasan kita sebagai umat Kristian untuk membawa perubahan dalam negara. Kedua, kita perlu mengambil tahu isu-isu semasa dalam negara. Pelbagai isu yang melibatkan diri kita maupun masyarakat sekeliling kita. Sebagai umat Kristian dan rakyat yang baik, kita bertanggungjawab untuk menjaga dan melindungi hak asasi masing-masing, membantu orang susah, melaporkan kesalahan, membuat aduan awam, terlibat dalam JKK kampung ataupun jawatan kuasa perumahan, terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan oleh agensi kerajaan, NGO, menghadiri demonstrasi, menentangi petition dan pelbagai lagi usaha-usaha yang dilihat untuk membawa kebaikan bersama secara kolektif.
Yang ketiga, sudah tentunya kita perlu membayar cukai yang dituntut daripada kerajaan. Cukai pendapatan, cukai hasil, cukai barangan dan pelbagai lagi cukai yang lain. Keempat, terlibat dalam proses pilihan raya dengan memilih pemimpin dan parti politik yang menepati kehendak Allah. Kita mempunyai tanggungjawab untuk dosa yang dilakukan oleh orang lain apabila kita bekerjasama dan mengambil bahagian secara langsung atau bersetuju dengannya. Apabila seorang Kristian mengundi calon atau parti politik yang terang-terangan menyokong undang-undang yang bertentangan dengan ajaran Kristian, kita telah terlibat bekerjasama di dalam dosa. Dan ianya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah itu sendiri. Paulus menulis dalam Roma bab 1 ayat 18, kemurkaan Allah ternyata dari syurga terhadap segala kefasikan dan kedujanaan yang dilakukan oleh manusia, yang menyembunyikan kebenaran dengan kedujanaan. Paulus meneruskan dalam suratnya senarai dosa dan penyimpangan yang bertentangan dengan hukum Allah, dan berakhir dengan amaran dalam ayat 32. Mereka mengetahui hukum Allah yang adil, iaitu sesiapa yang melakukan perkara sedemikian wajar dihukum mati. Namun demikian, mereka bukan sahaja melakukannya, malah juga menyokong orang lain yang mengamalkannya. Semua pihak yang bertanding jawatan dalam politik harus memahami bahaya yang mereka undang jika mereka mengambil tindakan tanpa mengambil keadilan dan melaksanakan tugas mereka dengan baik kepada masyarakat dan negara. Dan mungkin juga pengundi perlu merenungkan nasihat Paulus ini dengan membaca keseluruhan Roma bab 1 ayat 18 hingga 32. Bukan mudah untuk membuat pilihan sewaktu mengundi dalam pilihan raya. Kekangan sistem dua parti serta kepelbagaian ideologi politik yang bertanding menuntut kebijaksanaan kita untuk membuat pilihan tepat yang akan memberi kesan bukan sahaja kepada diri kita sendiri, bahkan kepada negara secara keseluruhan. Pemimpin gereja sewajarnya membimbing umatnya dalam pilihan moral tanpa menunjukkan politik kepartian di dalam gereja. Para pengundi perlu membuat penilaian dalam menimbang baik buruk atau timbang tara sesuatu isu, manifesto, janji, polisi yang dibangkitkan. Dan jika mana ada situasi antara memilih the lesser of two evil atau pilihan antara dua kejahatan, pilihan itu hendaklah dipilih berdasarkan mudarat yang lebih kecil. Dan yang terakhir, tanggungjawab kita untuk terlibat dalam politik adalah berdoa untuk pemimpin negara kita. Paulus mengajarkan kepada Timotius, pertama-tama aku menyeru supaya permohonan doa syafaat dan kesyukuran dinaikkan untuk semua manusia, untuk raja-raja dan untuk semua yang memegang kuasa, supaya kita hidup aman tenteram, saleh dan penuh hormat. 1 Timotius bab 2 ayat 1 hingga 2. Orang Kristian hendaklah berdoa untuk pemimpin mereka yang keputusannya boleh memajukan atau menghalang upaya mereka untuk menjalani kehidupan yang bermaruah dan taat kepada Allah di dalam kehidupan mereka. Umat Kristian dipanggil untuk menghormati Allah dalam setiap bidang kehidupan mereka, termasuk politik. Oleh itu, kita harus berusaha untuk menyerahkan segala-galanya kepada Allah, termasuk penglibatan politik. Kita mempunyai banyak sebab untuk mengambil berat tentang kerajaan kita serta terlibat dalam proses politik ini. Terlibat dalam politik bukan sahaja tidak boleh dielakkan, bahkan ia juga adalah satu peluang untuk melayani Allah dan menunjukkan cinta kasih kita antara sesama umat manusia. Sekian perkongsian saya. Semoga Tuhan memberkati. Amin.